Akhirnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Jakarta sore ini. Ia akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor besok pagi untuk membicarakan sejumlah kerjasama antara kedua negara. Sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat dulu liputan berikut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Indonesia pada Ahad dalam lawatan rasmi pertamanya ke luar negara sejak menyandang jawatan itu pada 24 November lalu. Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang dikenali rakyat dan dihormati tokoh masyarakat di Jakarta, Indonesia, diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam lawatan 2 hari itu. Pesawat khas yang membawa Anwar dan isteri mendarat di Terminal 3 Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta pada 2 petang waktu tempatan 3 petang waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadi Muljono dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono. Anwar diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Anwar memulakan lawatan dengan tradisi bersongkok yang sering dipakai untuk menghadiri acara tertentu demi memartabatkan budaya. Anwar dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada Isnin yang memberi peluang kepada Kuala Lumpur dan Jakarta menilai kemajuan kerjasama dua hala, meneroka peluang kerjasama baharu serta menggalakkan usaha bersama untuk menangani cabaran serantau dan global. Pelbagai isu akan dibincangkan termasuk kerjasama ekonomi serta potensi pelaburan oleh Malaysia di ibu kota negara Nusantara, pembatasan sempadan darat dan maritim serta pengambilan dan pelindungan pekerja migran dari Indonesia. Kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan berkenaan perkembangan serantau dan global terutama situasi di Myanmar dan usaha bersama untuk menangani diskriminasi minyak sawit memandangkan Malaysia dan Indonesia merupakan pengeksport terbesar dunia. Nah, berikut ini adalah sejumlah agenda Anwar Ibrahim selama lawatan 2 hari di Jakarta. Dalam berunding dengan Malaysia menyangkut bidang apapun, sebaiknya pemerintah Indonesia berhati-hati. Jangan sampai kasus kerjasama bahasa lewat lembaga Mabim terulang. Kerjasama ini ternyata dimanfaatkan secara licik oleh Malaysia demi kepentingan mereka. Untunglah pemerintah telah sadar, walau amat terlambat. Pemerintah Indonesia perlu melihat juga bahwa rakyat Malaysia sebetulnya amat resah. Kaum yang menamakan dirinya sebagai Melayu sebetulnya terpecah, dan sebagian mereka Melayu palsu. Nah sekarang, mereka terpecah dalam sejumlah partai. Semakin sedikit kaum Melayu yang memilih UMNO pada pemilihan umum yang lalu. UMNO yang semakin kecil inilah yang bergabung dengan pemerintahan Anwar sekarang. Tak hanya terpecah, kaum Melayu Malaysia sebetulnya juga mengalami krisis identitas. Bahasa Melayu yang mereka pinjam dari Sumatera kini menjadi bahasa rojak. Padahal, bahasa Melayu pinjaman itu satu-satunya yang bisa mereka banggakan. Kaum Melayu Malaysia juga tampak amat gentar pula saat Indonesia membangun IKN Nusantara. Mereka tampak membayangkan kekuatan Sriwijaya dan Majapahit akan bangkit lagi dan menguasai Asia Tenggara. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada Kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambaling kekuatan itu, ya. Kalau walaupun terdiri daripada ribuan
pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan ya sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang Betawi dan sebagainya, Jawa. Tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggembelingkan potensi yang ada, di situ satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.